Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara TPM, Datuk Seri Fadilah, Tasik KSN, KPPE, Timbalan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Mendengar doa tadi dimulakan dengan permulaan dari surah Al-Kahfi, ya, yang menyebut betapa syukurnya kita kerana menerima kitab Al-Quran. Semalam kita rasmikan tilawah dan hafazan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Persekutuan, JAKIM dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan di situ kita sebagai mukadimah saya nak sebut bahawa budaya membaca, menelaah dan memberi ruang orang bertanya, bersoal itu terap dalam Quran. Dialog Musa dengan Fir'aun, kenyataan-kenyataan Quraisy terhadap Rasul yang dijawab. Dan dalam konteks ayat Quran surah Al-Kahfi tentang Quran, ada dalam Baqarah tentang bagaimana pihak yang mempertikai kesahihan Al-Quran itu dicabar dalam Quran untuk mengemukakan melakar ayat yang boleh bersaing. Dan tentunya jawapannya fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maknanya memang tidak mungkin berlaku. Sebelum itu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu maknanya yang saya nak sampaikan ini bahawa ada pertikaian, ada persoalan dan dijawab. Saya ingat tradisi itu, kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi dalam pemahaman Islam, walaupun tidak semestinya melampau, tapi dalam keadaan biasa, orang bertanya, orang pertikai, jangan cepat kita menghukum, ya. Dan dalam sejarah mutaakhir ada perdebatan di antara Muhammad Khalid dengan Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar Azhar. Khalid itu bertanya, macam kita biasa tanya, ke mana nak begini? Mana hala tuju kita? Dan dengan pembenturan idea, percanggahan idea yang selalu saya sebut sebagai juxtaposition of ideas, ya, nak merangka dasar ekonomi, nak merangka dasar pendidikan, nak menilai seperti yang dilakukan sekarang kajian separuh pegal rancangan Malaysia ke-12. Itu kita nak hala tuju, itu penting. Saya cuba melontarkan madari tapi tidak mengekang kita untuk berbincang dan bersuara. Jadi Muhammad Khalid ditanya dalam buku dia min huna na'lam, ya, dari mana kita nak mula bicara ini. Tapi kiblat dia itu terlalu barat, ya. Walaupun dia seorang alim, tetapi bagi dia yakin bahawa masa depan Mesir pada masa itu di barat. Jadi dia tanya, min huna nabda, dari mana kita nak mula ni? Apakah dari tradisi Arab atau tradisi Islam atau barat, ya? Dari mana kita harus bermula? Dijawab oleh Syekh Muhammad Ghazali, min huna na'lam, kita harus bermula dari asas ilmu. Diterjemahkan dalam bahasa Inggeris our beginning. Kalau tak salah saya diterjemahkan oleh marhum Ismail Faruqi, our beginning in wisdom, dan ilmu. Jadi yang saya nak sampaikan dalam konteks Quran dan pembenturan ideas ialah budaya itu harus juga ada di kalangan penjawat awam. Saya hadir bermesyuarat, ya, mampu ke JPA ke dan lain-lain lah. Saya ada semangat itu. Cuma saya nak
lebarkan dengan persetujuan KSM atau KPPA pun ada, supaya dalam perbincangan-perbincangan ini ketua-ketua jabatan atau pegawai-pegawai yang punyai pengkhususan dalam bidang itu patut bersedia memberi pandangan mereka, selain daripada ketua-ketua yang ditugaskan. Dengan cara begini saya ingat musyawarah kita itu lebih bermakna dan berkesan. Boleh diulas dan dipanjangkan nanti oleh dalam mesyuarat-mesyuarat dipimpin oleh KSN, tapi saya fikir kerana kalau tidak min huna na'lam ni maknanya dengan andaian kita harus menimba ilmu, tapi juga andaian kepakaran kita terbatas. Kalau dalam bidang umpamanya yang pengalaman saya lah dengan TPM, Fadilah, kalau pengen soal kerja raya, projek pelaksanaan lebuh raya, itu dia lebih arif sama bidang dia dan dia lama di situ. Jadi mendengar pandangan dia itu akan membantu saya dalam memutuskan. Itu saya rasa yang saya nak sampaikan dalam segi yang disebut min huna na'lam. Maknanya wacana itu yang diperluas adalah teras dalam budaya kita. Sebab itu semalam saya sebut juga bahawa dalam seminggu dua ini saya akan luncurkan buku yang akan diterbitkan oleh JAKIM. Itu kerana perbezaan pendapat itu tidak semestinya menjadi perseteruan. Jangan menyebabkan kita itu menghukum. Dia berbeza pendapat, oleh itu kita hukum dia. Sesat ke, masuk neraka ke. Dan ini dijawab panjang oleh salah seorang sarjana yang kebetulan saya kenal baik masa saya mengajar di Georgetown University. Dia pastikan saya menyewa rumah di sebelah dia, rumah dia, Syekh almarhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, ya. Dulu Profesor Usul Fiqh di Imam Muhammad Ibn Saud Islamiyah, dan kemudian menjadi di antara pengasas International Institute of Islamic Thought. Dia tulis buku mengenai Adabul Ikhtilaf fil Islam, Ethics of Disagreement in Islam. Adab berbeza pendapat dalam Islam. Ini penting, ya, kerana yang bicara soal Islam itu tidak beradab. Jadi walaupun kadang-kadang pandangan dia benar atau belum tentu benar, tetapi kepantasan menjatuhkan hukum itu menyebabkan perbahasan perbincangan itu tidak akan berlaku. Jadi budaya ini harus juga dikembangkan di kalangan kita penjawat awam, ya, supaya perbezaan pendapat itu tidak bermakna dan memberi sijil atau hak untuk mencela, ya. Kerana kalau ada 11 pendapat, akhirnya kita akan putuskan satu, dan tidak bermakna yang 10 itu semuanya curang, tetapi jamaah memutuskan satu. Itu sebab disebut adabul ikhtilaf fil Islam. Jadi itu mengantar tentang semangat musyawarah dan perbincangan yang lebih luas dan terbuka. Kedua yang nak tekankan ialah dalam beberapa minggu ini jemaah menteri dan perbincangan saya di Kementerian Kewangan dan juga KSN, iaitu tentang pelaksanaan projek-projek kita. Kita umumkan yang baik-baik, tetapi pelaksanaan itu ya ketimbang suku tahun pertama tahun lalu lebih baik. Tapi janganlah buat ukuran dalam keadaan COVID, ya. Oleh itu saya ingin menggesa minggu ini dalam semua jabatan mesyuarat, lihat apa yang diluluskan, apa yang mula dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan. Apakah kerana peruntukan tak sampai, apakah kerana ditugaskan kementerian-kementerian lain. Saya telah bincang dengan Dr. Alex, Menteri Kerja Raya umpamanya. Projek-projek umpamanya sekolah daif, klinik daif, baiki tanah, tak perlulah lagi membebankan JKR yang punya tanggungjawab terlalu besar. Pindahkan tugas itu ke jabatan atau ke pejabat daerah. Dan insya-Allah pada minggu depan saya akan jumpa semua pegawai daerah untuk
meminta mereka menjalankan tugas pelaksanaan di bawah. Ya. Projek-projek besar penting, lebuh raya penting, tempatan banjir penting. Tetapi projek-projek tandas sekolah, parit tepi rumah, di kawasan perumahan, ya, pagar masjid yang bocor atau runtuh, itu bagi penduduk itu sangat penting. Termasuklah penyaluran bantuan STR dan e-kasih dan lain-lain. Itu sebab itu saya bagi arahan supaya disegerakan. TPM baru balik dari Kedah, umpamanya dia sebut bahawa masih ada rungutan mengenai bekalan gula, apa lagi? Minyak masak di Baling. Baling itu sensitif. Punya sejarah. Saya kena tangkap kali pertama pasal kes Baling. Ya. Jadi hal-hal itu. Jadi kadang-kadang maklumat kita dapat di peringkat tertinggi ini tak sama dengan yang di bawah. Sebab itu macam saya rasa penandanan dalam jentera kita, jabatan di peringkat rendah, dan kalau dari JPM ni di pegawai pejabat daerah itu sangat penting. Jadi bila disampaikan begitu ya sendiri oleh TPM, maknanya kita harus ada jentera dan kita akan sampaikan ke kementerian yang berkenaan supaya hal ini dapat ditangani dengan baik. Jadi itulah dua perkara, musyawarah dan pelaksanaan yang lebih berkesan. Bila saya sebut tentang musyawarah dan Quran, di mana budaya membaca, di antara yang saya tekankan dalam beberapa minggu lalu, termasuk dialog di universiti, ialah kebimbangan saya bahawa minat membaca itu kian merosot. Jadi keputusan dibuat dalam masa 2 minit, tentang keadilan, tentang Islam, tentang neraka, semua dalam 2 minit. Itu dalam satu ceramah. Itu yang jadi masalah pada kita. Jadi budaya pengajian dan membaca itu saya harap boleh kita hidupkan juga di kalangan penyawa awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.